Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama terlebih dahulu kita menjulang dan merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Rabbul Jalil, kerana pada hari akhir Syawal ini dapat kita bersama-sama membaca sebuah risalah kecil. Ini risalahnya yang bertajuk Tahqiqu Kalimatil Ikhlas, mentahqiqkan kalimah tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karangan Al-Hafiz Zainuddin bin Rajab Al-Hambali. Dan risalah yang kecil ini telah pun dibuatkan penelitian, kupasan dan dipermudahkan segala bacaannya oleh doktor kami di Universiti Al-Azhar, iaitu doktor dalam bidang usul fiqh yang terkenal zuhudnya, iaitu Al-Doktor Usamah Muhammad Abdul Azim Hamzah, seorang mudarris Kulliyat Dirasat Islamiyah di Qahirah, Al-Azhar di Qahirah. Hadirin, kita langsung meneliti kitabnya. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di awal penulisannya dia menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan pastikan jangan sama sekali kamu mati mengakhiri usia ini melainkan kamu di dalam keadaan kualiti seorang muslim. Dilanjutkan lagi, Al-Allamah Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah memberitahu firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat dari surah An-Nisa ini Allah Ta'ala bermaksud, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Dialah yang menjadikan kamu dari satu nyawa, iaitu Nabi Adam alaihissalam,
Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada Nabi Adam itu dijadikan isterinya Hawa alaiha salam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dikembangkan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa alaihissalam anak-anak lelaki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kamu semua memohon kepadanya pertolongan dan bantuan, dan begitu juga kamu memohon kepadanya perasaan belas ihsan dan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersifat mengawasi kamu. Dan begitu juga Allah Taala berfirman pada awal penulisan kitab ini, kata Ibn Rajab Al-Hambali, Allah Taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan berkatalah perkara-perkara yang benar. Nescaya Allah akan mengislahkan amalan-amalan kamu, dan nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mendapat kejayaan yang sebesar-besar. Kata Ibn Rajab Al-Hambali lagi, lamma kanatil akhta'ul waqi'atu fi tab'atainil masriyataini ghayra qalila wa lam takhlu tab'atul maktabil islami min akhta'i wa kana an-nasu fi hajatin ila ma'rifati darajatil ahadisil madhkurati wa dhabtiha. Istakhartu Allah Ta'ala fi muraja'ati nususil matbu'atil masriyati ala matbu'atil maktabil islami fi muhawalati litakwimiha wa istikhraji aqrabiha ila sawabi. Disebabkan oleh risalah yang aku buat sebelum ini sedikit banyak kesilapannya, maka aku memohon kepada Allah dengan istikharahku, lalu diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk aku mengulangi penulisan ini. Apatah lagi sekalian manusia sangat berhajat kepada pengetahuan di dalam menilai satu-satu hadis, kualiti dan juga sanad hadis itu. Jadi oleh yang demikian, aku karang sekali lagi kitab ini, dan sekali lagi aku jadikan dia sebagai satu risalah yang diterbitkan, mudah-mudahan mendapat manfaat sekalian manusia. Hadirin sekalian, terus langsung kita dengan pendahuluannya. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebuah hadis akhrajal Bukhari wa Muslimun fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz bin Jabal radifahu 'ala ar-rahli qala ya Mu'adz qala labbaika Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'adz qala labbaika Rasulullah wa sa'daika qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah ala ukhbiru biha an-nasu fayastabshiru qala idzan yattakilu fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman.
daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika berjalan dengan sahabiyun jalil Muaz bin Jabal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Muaz, "Wahai Muaz." Lalu Muaz menjawab, "Labbaika Rasulullah wa sa'daika." Ya Rasulullah, dan aku datang. Lagi sekali Nabi panggil, "Ya Muaz." Dan lagi sekali Muaz menjawab, "Labbaika Rasulullah wa sa'daika." Kata Muaz, "Ya Rasulullah, aku datang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdaannya, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba itu, "yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seorang hamba itu apabila dia bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasul Allah, melainkan Allah mengharamkan kepadanya neraka. Maknanya hadirin, apabila seorang itu bersaksi, maknanya bersaksi ni hadirin bukan dia sebut saja-sajalah. Apatah lagi kalau dia sebut tak tahu kala. Yang ini dia sebut macam mana hadirin? Dengan pengetahuan, dengan keyakinan, dengan i'tiqad jazim. Jadi apa yang dia dapat? Allah mengharamkannya api neraka. Lalu Muaz pun berkata, "Wahai Rasulullah, ala ukhbiru bihan nasu fayastabshiru." Kalau begitu, eloklah aku kabarkan kepada sekalian manusia, mudah-mudahan mereka semua mendapat khabar gembira. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Idzan yattakilu, in akhbartahum yattakilu fayamta'u 'anil amal." Kata Nabi, jangan bagi tahu. Kalau kamu bagi tahu, nanti dia orang tak nak beramal. Dia orang mengucap aja, sudah, tak ada amal. Jadi fa akhbara biha Muaz inda mautihi ta'athuman. Namun begitu Sayyidina Muaz juga di penghujung kehidupannya dia memberitahu juga perkara ini. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya dia kata tak payahlah khabar, nanti orang salah faham. Ya. Nanti orang salah faham. Jadi Sayyidina Muaz ni tadi takut menjadi orang yang kitmanil ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu. Dia pun bagi tahu jugalah sejelas-jelasnya supaya manusia sekaliannya, khasnya para sahabiyun jalil, benar-benar faham. Jangan kata mengucap saja, lepas tu tak buat apa-apa. Di dalam hadis yang kedua hadirin, an Uthman bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh As-Sahihaini, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Yang macam mana kualitinya? Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yubtagha bidzalika wajhullah. Yang benar-benar mengharapkan keredaan Allah. Maknanya apa hadirin? Bukan dia sebut saja tak buat apa-apa. Bahkan dia apa hadirin?
Dia sebut, dia mengucap syahadah, kemudian dia bersungguh-sungguh mengikut petunjuk Al-Quran, melakukan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Di dalam sebuah hadis yang lain daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-jannata qultu wa in zana wa in sariqa qala wa in zana wa in sariqa qultu wa in zana wa in sariqa qultu wa in zana wa in sariqa thalathan thumma qala fi ar-rabi'ati 'ala ar-raghmi an fi Abi Dzar qala fa kharaja Abu Dzar wa huwa yaqul wa in raghama an fi Abi Dzar." Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga hadis yang diriwayatkan oleh As-Sahihain yaitu Al-Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin", tidak seorang hamba itu dia melafazkan la ilaha illallah, thumma mata, kemudian dia mati. Dia mati macam mana? Ala zalika, maknanya apa tadi? Ala zalika, bertanggungjawab di atas demikian itu. Maksudnya bertanggungjawab hadirin bukan dia lafaz saja, tapi dia beramal. Apa berlaku padanya? Dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Lalu kata Abi Dzar, wa in zana wa in sariqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala wa in zana wa in sariqa, sabda Nabi, ialah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abi Dzar tak puas hati, dia tanya lagi, walaupun berzina, walaupun mencuri? Nabi menjawab lagi, walaupun berzina, walaupun dia mencuri. 3 kali Abi Dzar radhiyallahu anhu mendapatkan kepastian. 3 juga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Thumma qala fi rabi'ati, kemudian yang kali keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, walaupun dhalla minhu liwuqu'i mukhalifan lima yuridu, walaupun lebih teruk daripada itu dia buat jahat, lebih teruk kejahatan yang dia buat, dia akan juga masuk syurga, dia akan dapat masuk syurga. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah kelebihan bagi orang yang mengucap dengan penghayatan kalimah syahadah ini. Tapi kita sebagai orang mukmin yang bertakwa, kalau boleh bukan sahaja nak masuk syurga, kita kalau boleh walaupun sesaat lebih kurang daripada sesaat pun kita tak nak masuk neraka. Dan yang paling cita-cita kita ialah masuk syurga tanpa hisab terus. Lepas tu duduk bersama Nabi. Jadi taklah kata kita ni memandang rendah kepada dosa. Bahkan kita ni tadi bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan dan berjaga-jaga dalam melakukan perkara harus, bimbang-bimbang takut kita jatuh ke dalam dosa. Begitu juga kita ni tadi berusaha sedaya upaya bersungguh-sungguh menjauhi maksiat, iaitu segala larangan Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam sebuah hadis yang lain, hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim daripada sahabiyun jalil Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala inda mautihi. Ubadah bin As-Samit ini dia berkata sewaktu dia nak meninggal, nak mati dah, nak tutup usia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibna ummatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nar haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min 'amali." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengucap aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan Rasulullah, dan Nabi Isa alaihi salam merupakan Abdullah hamba Allah, wa ibnu ummatihi wa kalimatuhu alqaha, dan kalimah Allah yang ditiupkan ke dalam rahim ibunya, wa annal jannata haqqun, dan sesungguhnya surga itu benar, wa annan nar haqqun, dan sesungguhnya neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga, ala ma kana min amali, di atas apa juga amalan yang dia buatnya. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam hadis yang berkaitan dengan syahadah yang ditambah dengan kisah Nabi Isa alaihi salam, ditambah dengan pengakuan tentang syurga dan neraka ini, boleh dilihat dari beberapa perspektif. Maksudnya apa hadirin? Menjadi sumber dalil kepada dua perkara. Yang pertama ni, man ata bisyahadataini dakhala al-jannata wa lam yahjub anha, wa hadha zahir. Fa inna an-nara la yakhludu fiha ahadun min ahli at-tauhid al-khalis wa qad yadkhulu al-jannata wa la yahjubu anha idza tahara min dhunubihi bin-nar. Hadis ini memberitahu barang siapa bersyahadah dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga, wa lam yahjub anha, dia tidak akan dihalang, tidak ada hijab. Wa hadha zahir, ini menurut zahir hadis. Namun fa inna an-nar la yakhludu fiha ahadun min ahli at-tauhid al-khalis, dan sesungguhnya seorang ahli tauhid, yaitu seorang yang mengucap kalimah syahadah ini, la yakhludu finnar, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Maknanya apa hadirin? Kalau dia buat dosa, masuk juga neraka walaupun dia ada kalimah tauhid. Wa qad yadkhulul jannata, dan kadang-kadang dia masuk juga surga, wala yahjubu anha, dan dia tidak dihijabkan. Bila tahura min dhunubihi binnar, bila dah bersih, dia overhaul dia daripada dosa-dosa yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Jadi hadirin, hati-hati kita ni tadi di dalam menceritakan atau menjelaskan fadilat kalimah tauhid ini. Apa dia tadi? Memang kalimah tauhid ini besar fadilat. Jadi kita pun
sebagai orang Islam yang rasa seronok dengan kelebihan kalimah tauhid ni tadi, jadi kita pun baca pasal kelebihan kalimah tauhid. Bila kita baca, kemudian kita pun nak kongsilah dengan orang. Bila kita nak kongsi dengan orang tu, awas dulu. Takut jadi macam apa yang Nabi ingatkan kepada Sayyiduna Mu'az bin Jabal tadi. Jangan kamu bagi tahu. Kalau kamu bagi tahu, pastikan yang betul-betul. Kalau kamu bagi tahu yang tak jelas, nanti orang malas nak beramal. Orang akan membujur lalu melentang patah. Bahaya. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, perspektif yang pertama tadi mengingatkan kepada kita bahawa zahir hadis ini memberitahu orang yang melafazkan syahadah ni tadi memang akan masuk surga, tetapi dia overhaul terlebih dahulu atas kesilapan, atas kegagalan dia mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan kata Ibn Rajab Al-Hambali lagi, anna zina wa sariqata la yamna'ani dukhul al-jannati ma'a tauhid, wa hadha haqqun la miryata fihi, laisa fihi annahu la yu'adzibu 'alaihima ma'a tauhid. Kata Abi Dzar, sesungguhnya melakukan zina dan mencuri itu tidak menghalang seseorang itu masuk surga ma'at tauhid. Dia bersama dengan kalimah tauhid. Maknanya apa hadirin? Taklah kata apabila dia melakukan dosa seperti dosa zina ataupun dosa curi, automatik dia tak dapat masuk surga. Tak boleh kata gitu. Sebab dia ni ahli tauhid. Sebab dia ni ahli tauhid. Ya, dia tidaklah melakukan zina tu menyebabkan dia murtad, dia jadi kafir, tidak. Tidaklah dia mencuri itu dia menjadi seorang murtad, seorang kafir, tidak. Tapi dia masuk neraka dululah, sebab itu dosa. Dia kena overhaul dulu. Namun begitu, masuk juga dia ke syurga nanti? Ya, masuk dia. Walaupun dia ni sejahat-jahat orang atas muka bumi dia tadi, kelakuan. Wathani, perspektif yang kedua tadi hadirin, ma fihi annahu yahrumu 'ala an-nar wa qad hamalahu ba'dhum 'ala al-khulud fiha aw 'ala ma yakhludu fiha ahluha wa hiya ma'ana tark al-a'la fa inna tark al-'a'la yadkhuluhu kathirun min al-muwahhidin man min usatihim bi dhunubihim thumma yakhrujuna bi syafa'ati asy-syafi'in wa bi rahmati arhamir rahimin. Kerana yang kedua, sesungguhnya yahrumu 'alan nar, seorang itu diharamkan daripada neraka. Maknanya apa hadirin? Apabila kita mengucapkan kalimah tauhid ni tadi, maka terselamat dia daripada neraka. Jadi terselamat di sini hadirin ada kupasannya, yaitu al-khulud ataupun tidak al-khulud. Dia kekal ke ataupun dia tidak kekal. Jadi perspektif sinilah hadirin ni mengatakan bahawa kalau orang itu tadi banyak melakukan dosa, tapi dia bersyahadah, lamalah dia dalam neraka. Kata adatnya, dia ni tadi mengucap syahadah, tapi banyak amalan baik dia, kurang dah sikit masa dia dalam neraka tu.
Tapi itu kata adat. Kata adat. Ya. Sebab kata Ibn Rajab Al-Hambali, thumma yakhrujuna bi syafa'ati syafi'i. Mereka yang masuk dalam neraka ni tadi diselamatkan oleh syafaat orang yang boleh beri syafaat. Wa bi rahmati arhamir rahimin, apatah lagi mendapat rahmat daripada Allah. Jadi perkara ni, perspektif ini hadirin, satu benda yang kata adatnya. Tapi sama ada dia lama ataupun tak lama dia dalam neraka tu, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni hadirin kalau boleh usahakan lama tak lama, 1 saat lebih bau lebih cepat pada tubuh kita tak nak. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu banyak hadis yang menunjukkan kepada kita perihal mengucap syahadah ini tadi hendaklah dibuktikan dengan amalan. Ya, bukan mengucap saja. Itu kau suka. Tidak, mesti bila kita mengucap itu kita bertanggungjawab dengan apa yang kita sebut itu. Kita faham dengan apa yang kita sebut itu. Kita ni tadi bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tuntutan kalimah syahadah. Sebuah hadis hadirin, Wahab bin Munabbih ditanya kepadanya, wahai Wahab, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Tidakkah kunci syurga itu dengan kita mengucap la ilaha illallah? Kita nak masuk syurga dengan kunci la ilaha illallah. Qala bala, kata Wahab bin Munabbih, ya, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Walakin ma min miftahin illa walahu asnanun, fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha laka wa illam yuftah laka. Akan tetapi kena ingat dia, kunci ni tadi, perasan tak dia ada asnan, dia ada gigi. Kunci ni dia ada dia punya lekuk-lekuk tu. Kunci tu ada lekuk-lekuk. Kalau kita tengok kunci motor kita dengan kunci kereta kita, kunci kereta ni lah, bukannya yang killer tu, yang killer petak tu kita tak nampak apa. Tapi yang ni yang kunci yang lekuk-lekuk tu. Kita tengok tadi kunci tu mesti lain. Kunci mangga pagar rumah kita lain, walaupun dia kunci juga. Kunci pintu rumah kita lain, walaupun dia nama kunci juga. Kunci semua pun nama kunci, tapi lekuknya lain-lain. Kata Wahab bin Munabbih, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Dan tidaklah bila sebut kunci itu melainkan dia ada gigi-gigi ni. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan. Kalau kamu masukkan kunci yang betul, dapatlah kamu buka pintu syurga. Tapi takut-takut kamu masuk je kunci, tapi kunci tersebut tak boleh membukanya. Ya, ini membawa makna apa tadi? Wa yadullu ala hadha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ratba dukhulil jannati 'ala al-a'mali salihati fi katsirin minan nusus. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita nak masuk syurga ni tadi ada tertib dia. Macam orang sekarang ni lah, nak pergi restoran ada SOP dia. Nak kena tulis nama apa, nak tulis apa ini, nombor telefon, lepas tu nak cek suhu, lepas tu nak kena scan mana-mana tempat yang ada scan tu, nak scan QR code lah apa sana ke SOP dia, baru boleh kita masuk restoran tu makan-makan. Gitu juga yang ini lah.
Nak masuk surga ni tadi bukan setakat kita mengucap je, tinggal, tak ada buat apa. Ada tertib dia. Apa dia? Al-a'malis salihati, amalan-amalan soleh. Jadi kita ni satu orang dengan satu orang yang lain sesama Islam. Bila sebut kamu mengucap tak? Mengucap. Kamu awak mengucap. Macam mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu orang tu macam mengucap. Kita dengar sama je, cuma ni suara dia beza-beza lah kan. Tetapi hadirin, di akhirat esok belum tahu kita sama kedudukan kita. Tak, belum tahu sama. Sebab apa hadirin? Melihat kepada amalan-amalan soleh ini yang menjadi asbab kepada rahmat Allah turun kepada kita. Jadi menunjukkan kepada Islam ini hadirin satu agama yang mengajarkan kepada kita ni tadi, jangan kita ni tadi apa? Terlalu berdiri di atas diri sendiri tanpa bantuan dan rahmat Allah. Walaupun kita kata semua orang tu ustaz kena beramal, dia tak bolehlah tumpang amalan orang. Betul lah, memang kita kena beramal, betul. Tapi kita tak boleh mengkonfirmkan kepada diri kita bahawa amalan aku dah banyak, aku mesti dapat masuk syurga. Tak boleh confirm gitu. Kita terus saja beramal. Terus kita melakukan sunnah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tak payah kita nak cerita-cerita ke orang, tak payah kita nak masuk dalam Instagram, tak payah kita nak bongkar sombong dalam Facebook, kita nak ceritakan amalan-amalan kita. Kita dah buat itu, kita dah buat ini. Kita dalam keadaan menunjuk-nunjuk, apatah lagi dalam keadaan riak, menunjuk-nunjuk ni dia lagi tak benar. Kita teruskan beramal kerana banyak mana pun amalan kita ni tadi yang menentukan kita masuk syurga ialah rahmat Allah. Rahmat Allah ni datang apabila kita ni sungguh-sungguh dalam beramal. Jadi kalau orang tu kata, aku dah lama penuh dah semayang, musim PKP ni aku nak cuti dah kejap, masih dah banyak lah, padan lah, simpanan dah cukup. Itu maknanya tak betul lah. Memang tak betul. Ya, dia punya hasrat dia tu elok batal kan. Amalan yang tadi harus terus, kerana banyak ke sikit ke bukan penentu sebenar untuk kita masuk ke dalam syurga. Hadirin sekalian, dalam kita beramal ni hadirin, harus kita ingat kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sebuah hadis Abi Ayyub tentang seorang lelaki. Dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhulunil jannata. Qala la, qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salat wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Dalam banyak amalan soleh ni, cuba bagi tahu lah, aku nak buat apa yang dulunya. Ya, apa yang besar bonus dia, apa yang menjadi perhatian utama. Kata Nabi, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu memperhambakan diri kepada Allah secara esa, tidak mensyirikkannya. Maknanya jangan sama sekali di dalam hati kita ni ada sifat percaya bahawa di sana ada satu kuasa yang jauh lebih hebat daripada Allah. Dalam hati kita ni tak boleh ada satu-satu benda yang mengatasi Allah. Ya, dalam hati kita ni tadi kita mengatakan makhluk ini sebagai penentu hidup kita. Tak boleh. Tak boleh hadir.
Hendaklah kita ni tadi memperhambakan diri. Maknanya kita ni hamba. Tuhan kita siapa? Allah SWT. Rezeki kita, hidup mati kita, dia menentukan. Kita ni sifat manusia hanya mampu berikhtiar, bertawakal kepada Allah. Cukupkan dengan itu? Tidak cukup. Wa tuqimus salat, hendaklah kamu mendirikan solat. Wa tu'tiz zakah, hendaklah kamu bayar zakat. Wa taslur rahim, dan hendaklah kamu menyambung silaturahim. Maknanya hadirin, jangan kita duduk seorang-seorang. Tak boleh. Satu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak masuk syurga, sembahyang kena ada, zakat kena ada bayar, dan begitu juga masyarakat sekeliling kita kena ada. Sebuah hadis yang lain daripada Abi Hurairah, anna a'rabiyan, seorang Arab Badawi datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata, tunjukkan kepadaku amal, kalau aku buat masuk syurga. Nabi pun khabar, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, hendaklah kamu memperhambakan diri kepada Allah, benar-benar menyembah Allah, tidak mensyirikkannya. Cukup ke? Tak cukup. Wa tuqimus salatal maktubata, hendaklah kamu mendirikan solat fardu. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, hendaklah kamu menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan hendaklah kamu berpuasa puasa fardu bulan Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an abada wa la anqusu minhu. Lalu kata Arab Badawi itu, aku akan buat ini je, tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangkan. Maknanya hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, dinampakkan kepada kita hadis-hadis ini menunjukkan amalan-amalan soleh itu yang utama sekali sembahyang fardu al-maktubah. Ya, sembahyang fardu. Kemudian zakat. Kemudian puasa bulan Ramadan. Itu amalan-amalan soleh yang mesti kita jaga benar-benar. Ya, amal benar-benar. Dan begitu juga sebuah hadis Bishr bin Khasasiyah. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam li ubayyahu fashtaratu ala syahadati an la ilaha illallah. Bishr nak berbai'ah dengan Nabi, lalu Nabi pun memberi syarat, kalau kamu nak bai'ah, kamu kena syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian uqimas salat, kamu kena dirikan sembahyang. Wa an utiyaz zakah, hendaklah kamu bayar zakat. Wa hajja hajjatal Islam, hendaklah kamu mengerjakan haji. Wa an asuma Ramadan, hendaklah kamu berpuasa bulan Ramadan. Wa an ujahida fi sabilillah, dan aku mesti jihad fi sabilillah. Faqultu ya Rasulullah, lalu Bishr pun kata, wahai Rasulullah, yang lain-lain tu bolehlah aku buat, tapi jihad dengan sedekah ni ma atiquhuma, aku tak mampu nak buat. Jihad dengan sedekah ni aku tak mampu nak buat. Faqabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harraka, kemudian Nabi pegang tangan dia dan goncang. Fala jihad wala sadaqah, Nabi kata, macam mana kalau tak ada jihad, tak ada sedekah, macam mana? Fa bima tadkhulul jannata idzan, takkan nak masuk surga juga. Setakat sembahyang, setakat zakat, setakat mengerjakan haji, setakat puasa, kamu nak duduk dalam syurga yang tinggi, tak cukup. Fa bay'atu alaihinna kulluhun, lalu aku pun berbai'ah semuanya. Tadi aku cakap aku tak mampu, tapi aku mampukan juga. Aku berusaha bersungguh-sungguh untuk
jihad dan juga sedekah. Walaupun asalnya dua perkara tadi bukan. Nampak hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, betapa faham tentang kalimah syahadah ini dari sudut fadilat itu membawa kita kepada kefahaman supaya berjaga-jaga. Jangan kita seronok nak beritahu orang, kamu semua lafazlah syahadah senang, masuk Islam nanti kamu masuk surga. Kalimah kamu masuk surga tu betul, tapi lafaz syahadah tu senang tu tadi, itu tanda soal sikit. Tanda soal sikit. Kalau senang tu tadi, mana senangnya dirinya. Ya, kita tengoklah sekarang ni pun, ya, dugaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19 ni tadi, macam-macam musibah Allah Taala. Ya, kenakan pada kita bagi orang yang beriman mengangkat darjat lah. Bagi orang yang selalu melakukan dosa, satu peringatan lah kepada dia supaya meninggalkan dosa dan bertaubat kepada Allah Taala. Ya, nak semayang ke surau masjid pun tak boleh, nak berikan Jumaat bagi orang biasa semayang ni pun tak boleh. Susah hati. Nampak tak tadi? Nak kata kalau mengucapnya tadi senang, nanti dululah. Tapi memang betul lah diri, apabila kita dah mengucapkan syahadah hadirin, tidak ada setenang-tenang hati dan lapang, selapang-lapangnya tadi bila kita ni tadi mengucap syahadat. Dan apabila dia berusaha untuk memahami Islam ini, menyebabkan bila dia beramal itu dia rasa seronok. Dia rasa seronok hadirin. Kalau kita tengok, ya Allah, duitnya banyak, tapi semuanya dia belanjakan untuk orang, bukan untuk diri dia. Kita tengok pun remeh, tapi dia senang. Dia suka begitu. Nampak tak tadi? Sampai satu ketika bila sampai dia punya iman yang orang kata tinggi ni tadi, benda yang susah tu adalah senang bagi. Itu kata tadi, di peringkat awal kalau kita kata masuk Islam dah senang, kamu masuk surga. Yang mengucap syahadah tu senang kan, sebut je la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, memang ada, tapi tanggungjawab dia tu susah juga dah. Namun begitu bila lama seseronok. Dan sehingga ramai juga yang bukan setakat seronok, tapi kalau tak buat rasa tak seronok. Dia dah dapat apa tadi? Halawatul iman. Dia dah mendapat kemanisan. Hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, terus kita dengan tahqiq yang dibuat oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia kata apa? Anna qawla al-'abdi la ilaha illallah yaqtadi an la ilaha lahu ghairullah wal ilahu huwa alladhi yuta'u fala ya'si haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'a'an lahu wa la yuslihu dhalika kulluhu li ghairi Allah azza wa jalla faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'is al-ilahiyati kana dhalika qadhan fi ikhlasihi fi qawlihi la ilaha illallah wa niqsan fi tauhid. Nampak tak? Ini yang nak kaburkan tadi. Pembetulan hadirin salah faham pada kalimah tauhid ni tadi disebabkan dia ni sangat memegang kepada fadilat. Tak salah nak pegang fadilat tu betul. Tapi yang jadi salahnya keterlaluan. Ya. Boleh je kita nak bagi galakan dalam kita beramal. Ni tadi kita gunalah fadail amal. Boleh je. Tapi galakkan untuk beramal, bukannya jadi alasan untuk
tak mau beramal. Dia kata apa? Mengucap syahadah, udahlah, baru masuk syurga. Nampak tu macam dia macam apa? Macam tak nak beramal. Itu bukan maksudnya kata-kata Nabi tu, sabda Nabi tadi bukan itu maksudnya. Maksudnya tadi nak kabarnya galakkan. Kena beramal. Mesti. Ya mesti. Apa kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah? Anna qaulal abdi, kata-kata seorang hamba la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, yaqtadi, mewajibkan kepada dia. Ini apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dibuat. Lepas dia mengucap tu, ada tanggungjawab mesti dilaksanakan. Iaitu apa? Huwallazi yuta'u, dia mestilah taat kepada Allah. Dia mesti taat kepada Allah. Maksud taat ni tadi, ikut perintah Allah. Allah suruh apa? Sembahyang dia. Allah suruh bayar zakat, bayarlah dia. Allah suruh berpuasa, berpuasalah dia. Allah suruh apa? Yang kedua, fala ya'si, dan dia tak boleh engkar, dia tak boleh buat maksiat. Dia tidak boleh menafikan larangan Allah. Larangan Allah apa dia? Minum arak, zina, judi. Ya, Allah larang cakap benda-benda yang bukan pengetahuan kita. Allah Ta'ala larang buat itu, Allah Ta'ala larang buat ini. Kedua-dua perkara ini, iaitu kita taat kepada Allah dan kita jauhi larangan Allah, hendaklah haibatan lahu wa ijlalan. Dalam keadaan kita ni buat kerana hebat kita kepada Allah, bukannya kerana kita rasa hebat pada makhluk. Ijlalan, dalam keadaan kita membesarkan Allah. Wa mahabbatan, dalam keadaan kita cinta kepada Allah. Wa khaufan, dalam keadaan kita takut kepada Allah. Wa rajaan, dalam keadaan kita amat berharap kepada Allah. Wa tawakkulan alaihi, dalam keadaan kita hanya bertawakal kepada Allah. Wa su'alan minhu, dalam keadaan kita memohon kepada Allah agar kita ini dirahmati. Wa du'aan lahu, dalam keadaan kita ini berdoa kepada Allah. Wa la yuslihu dhalika kulluhu li ghairillahi azza wa jalla, dan tak boleh sama sekali kita ni buat haibatan, ijlalan, mahabbatan, khaufan, rajaan, tawakkulan, su'alan, du'aan tadi selain daripada Allah. Faman asyraka makhluqan, barang siapa yang bergantung hidup sekejap dengan Allah, sekejap dengan manusia, sekejap dah pula percaya benda-benda khurafat, sekejap dah pula percaya benda tahayul. Ya, sekejap udah buat sistem hidup barat, sekejap udah balik Islam balik. Apa akan jadi pada dia? Qadahan fi ikhlasihi, dia telah pun mencacatkan kalimah tauhid dia itu tadi. Ya. Wa niqsan fi tauhidihi, dan berlakunya sedikit kepincangan. Pasal apa? Wa kana fihi min ubudiyatil makhluqi, kerana di sana ada unsur-unsur dia ni tadi telah pun ubudiyah kepada makhluk. Bukan memperhambakan diri kepada Allah, tapi dia memperhambakan diri kepada makhluk. Nampak tak tadi? Jangan kita ni tadi tersilap. Yelah, memanglah kita sebagai manusia ni tadi memang kena ambil sebab musabah. Kita dah sakit, doktor kata makan ubat. Sebab musabab kena ambil, kena makan ubat. Tapi jangan kita intiqadkan makan ubat garanti baik. Bolehlah macam tu tadi, tu yang intiqad salah tu tadi. Yang sifat penentu ni tadi bukannya makhluk, bukan ubat, bukan manusia, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan herba, bukan apa. Tapi penentu dia tadi
balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita bekerja, macam kita guru di SMK Seri Teja Gopeng mengajar pendidikan Islam. Ya, pengetua ada depan mata, kita mengajar. Pengetua tak ada depan mata, kita tak mengajar. Orang pun tanya, kau ni buat kerana pengetua ke kerana Allah? Kalau yang itu sifatnya, ada pengetua baru dia mengajar, tak ada pengetua baru dia mengajar, ini nampak sangat dia buat kerja kerana makhluk, kerana pengetua. Tak betul. Jadi penampakan itu, unsur kepercayaan dia itu dizahirkan, diterjemahkan dengan amalan dia itu. Ya. Jadi sepatutnya dia ni tadi ambil sebab musabab. Apa tugas kamu? Tugas saya guru, mengajar. Mengajar je lah. Kerana Allah Ta'ala ada pengetua, tak ada pengetua. Allah Ta'ala sentiasa melihat. Ya. Mengajar mengikut ketetapan dia daripada jam sekian sampai jam sekian. Ya, kita pun ikut ketetapan dia itu tadi. Itu sebab musabab, kita kena ambil. Jangan kita kata aku ni hanya memperhambakan diri kepada Allah, kemudian apa kau buat atas dunia ni? Semayang je kerja. Tidak ke pergi mengajar ke budak, mengajar mengaji ke apa? Tidak ke pergi buat rumah ke, kamu kan tukang rumah. Tidak ke kamu ni pergi buat kereta, kamu kan tukang kereta. Ya, Allah Ta'ala beri kamu kepandaian dalam baiki kereta. Allah Ta'ala beri kamu kepandaian dalam buat rumah. Allah Ta'ala beri kepandaian kamu dalam buat itu, dalam buat ini. Allah Ta'ala beri kepandaian kamu dalam tanam tanaman. Kalau kamu tanam tu memang mesti suburnya. Allah Ta'ala bagi kamu kepandaian dalam ternakan, ya, ikan, ternakan ikan, lembu dan sebagainya. Allah Ta'ala berikan. Itu semua kena buat lah dari sebab-sebab. Dari situlah jadi kita ni tadi telah menjalankan tuntutan kalimah tauhid tadi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ubudiyatul makhluk min furu'i syirki. Bila kita ni memperhambakan diri kepada makhluk, di sana ada furu' syirki. Dia dah termasuk dalam perkara syirik. Sedangkan syirik ni larangan keras. Ya. Walihada warada itlaqul kufri wasyirki ala kathiri minal ma'asi allati man sya'uha min ta'ati ghairillah. Banyak yang telah itlaqul kufri, bertukar dia menjadi seorang kafir mutlak, bertukar dia menjadi seorang musyrikin yang mutlak. Pasal apa? Kathirun minal ma'asi, dia buat banyak sangat maksiat. Maksiat ni mansya'uha min ta'ati ghairillah, bersumberkan, berasalkan daripada apa? Dia taat kepada selain Allah. Apa dia contoh dia tadi? Allah Ta'ala larang dia minum arak, tapi nafsu dia ni suruh minum arak. Dia pun minum arak. Maknanya tadi dia taat kepada nafsu dia daripada dia taat kepada Allah Ta'ala. Nampak tu yang unsur-unsur syirik tadi ni. Ya. Khaufihi aw rajaihi aw tawakkuli alaihi aw al-amali li ajlihi. Nampak tu tadi. Takut kat dia kepada Allah. Tak, dia takut pada manusia. Syirik. Rajaihi kepada Allah. Harap dia kepada Allah. Tidak, dia banyak berharap kepada manusia. Syirik dia. Au tawakkuli alaihi. Dia bertawakal kepada Allah. Tak, dia banyak harapkan kepada orang. Dia bertawakal kepada orang. Awan amali li ajlihi, ataupun dia buat li ajlihi, kerana Allah ke kerana siapa? Dia nampak tak tadi? Bagaimana
yang dinamakan dengan cacatnya kalimah tauhid apabila kita ini tadi banyak melakukan maksiat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pun dah masa pun dah cukup ni tadi hadirin, tapi belum sampai habis lagi. Ni kitab ni walaupun kecil sampai muka surat 59, kita baru dah ada dalam muka surat 17 hadirin. Ya, banyak lagi lah perspektif tahqiq tadi yang belum kita baca. Namun begitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan masa kita, dapat kita dipertemukan selagi pada masa akan datang. Jadi hadirin, pada akhir ini saya simpulkan kitab ini, iaitu Tahqiqu Kalimatil Ikhlas. Dia mentahqiqkan kalimah tauhid, itu membuat pembetulan lil Hafiz Zainuddin Ibn Rajab Al-Hambali ini. Ya, sebuah kitab yang sangat bagus untuk kita mendalami perihal syahadah. Iaitu yang pertama sekali, Ibn Rajab Al-Hambali mengingatkan kepada kita, pertama sekali hendaklah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya mengingatkan kepada kita kelebihan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga mengingatkan kepada kita bukan lafaz saja, tapi ada tanggungjawabnya, mesti kita buat. Tanggungjawab tu mesti kita buat. Jadi tak padan dengan kita dia mengucap saja, tak padan. Masuk juga syurga, masuk, tapi tak padan lah. Dia ada tanggungjawab dia, dia amalan dia. Kemudian hadirin, barulah Ibn Rajab Al-Hambali ni menunjukkan kepada kita apa amalan-amalan yang utama yang mesti kita buat dulu. Jadi setakat tu dulu hadirin pertemuan kita pada kali ini. Hingga kita bertemu dalam masa dan ketika, mohon ampun dan maaf kasar bahasa, tersilap bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.